Anda perasan atau tidak betapa teruknya tekanan dan juga penindasan yang orang Palestin hadapi hari-hari? Tetapi adakah kita pernah dengar bahawa mereka mahu kalah? Salah tentu tidak. Prinsip ini sebenarnya telah disebutkan dalam Al-Quran. Bagaimana? Teruskan bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah sampai episod yang ke-19 dalam siri Kembara 30. InsyaAllah pada hari ini saya akan kongsikan kepada anda ayat Al-Quran yang membicarakan tentang prinsip sebagai seorang mukmin yang membebaskan Palestin, yang mana mereka ini pada akhirnya akan berjaya membebaskan dan memusnahkan penjajah Zionis yang sedang menjajah bumi Palestin pada hari ini. Firman tersebut berbunyi, qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lan yadurrukum illa adha. Orang-orang Yahudi ini, mereka tidak selama-lamanya akan berjaya memudaratkan kamu kecuali sedikit. Apa maksudnya? Maksudnya di sini adalah ayat ini diturunkan ketika mana Nabi Muhammad SAW berada di Madinah. Dan apabila Rasulullah SAW hidup di sana, baginda banyak kali diserang oleh orang-orang Yahudi. Bukan serangan biasa, bahkan mereka cuba untuk membunuh baginda SAW dalam peristiwa Bani Quraidah, Bani Qainuqa dan banyak lagi. Mereka ini bahkan pernah cuba untuk memusnahkan kerajaan Islam di Madinah. Sebagai contoh di mana? Dalam perang Ahzab. Dalam perang tersebut, penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, puak-puak Yahudi ini mereka sehinggakan bekerjasama dengan Quraisy musyrikin, yang mana perkara ini sekiranya berlaku, ia boleh menyebabkan kerajaan Islam di Madinah musnah. Sebab apa? Puak-puak kabilah Yahudi ni mereka berada di duduk dalam Madinah. Jadi mereka tahu selok bilok Madinah, mereka tahu mana jalan keluar, mana jalan masuk. Tetapi perkara tersebut berjaya dihalang oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi ini salah satu contoh sahaja yang mana mereka ini cuba sedaya upaya untuk memusnahkan agama yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam satu kisah, mereka cuba untuk membaling batu dari atas, yang mana kalaulah kena batu tersebut kepala Nabi Muhammad SAW, tentu Nabi telah wafat. Tetapi Allah memberikan wahyu kepada baginda untuk elak, untuk pergi ke tempat lain, dan batu tu tak kena kepala baginda SAW. Dalam kisah perang Khaybar, kalau tak silap saya, yang mana Nabi Muhammad SAW makan daging yang diberikan oleh seseorang, dan daging tersebut telah pun diracuni oleh pihak Yahudi. Tetapi Allah selamatkan baginda, dan baginda tidak wafat daripada memakan racun tersebut. Tapi nak cerita dia kat sini adalah lan yadurrukum. Orang-orang Yahudi ini, para ulama menafsirkan la yadurukum tu mereka itu yang memudaratkan kembali kepada Yahudi, selama-lamanya tidak akan berjaya memudaratkan kamu illa adha, kecuali dengan kesakitan luaran sahaja. Tetapi ini kisah tentang Palestin. Saya ingin ceritakan tentang Palestin. Apa kaitan dengan isu Palestin? Kalau kita lihat, orang Palestin hari ini, seteruk mana pun yang mereka hadapi setiap hari di bumi Palestin. Kalau kita lihat di Gaza sendiri, pada tahun 2008, pada tahun 2012, 2014 hingga 2021 tahun lepas, mereka kena serangan yang amat teruk, amat tidak berkemanusiaan oleh penjajah Zionis terhadap orang Palestin. Mereka bom di mana-mana sahaja, mereka bom. Pada perang tahun lepas sebagai contoh, ada kajian dilakukan oleh New York Times yang menunjukkan bahawa roket-roket yang jatuh di atas bumi Gaza, mereka tembak di mana-mana sahaja yang mereka mahukan. Memang mereka yang target memang nak tembak orang-orang civilians. Ini betapa kejamnya penduduk, kejamnya negara haram Zionis. Bukan itu sahaja, mereka ini dikepung di langit
di daratan, di mana pada tahun lepas telah komplit ataupun telah sempurna binaan tembok yang setinggi 8 ke 10 meter mengelilingi Gaza, mengelilingi daripada utara sampai selatan. Kalau dekat lautan pula, adanya sekatan-sekatan lautan yang mana mereka hanya boleh pergi berapa kilometer sahaja untuk menangkap ikan. Selebihnya daripada itu, mereka kena tembak dengan tentera laut negara haram Zionis. Kalau mereka masuk ke kawasan Mesir, mereka kena tembak dengan tentera Mesir. Tetapi adakah penduduk Gaza mengaku kalah? Tidak. Sampai hari ini kita dapat lihat bahawa di Gaza tiada seorang tentera pun yang berani untuk masuk ke bumi Gaza. Tak ada seorang pun. Tak ada siapa-siapa. Bahkan di Gaza, mereka berjaya untuk membina produk mereka sendiri. Mereka berjaya membina batu-bata yang ada itu, membina rumah, membina supermarket dan sebagainya. Kebanyakan penduduk Gaza hari ini, mereka mempunyai sijil pengajian yang tinggi. Ada master, ada PhD dan sebagainya. Maksudnya apa kat sini? Teruk mana pun serangan dan juga penindasan Yahudi terhadap penduduk Palestin, mereka hanya merasakan bahawa penindasan tersebut hanyalah luaran sahaja, kesakitan badan, kesakitan emosi, tetapi la yadurrukum illa adha. Tetapi semua itu langsung tidak dapat memusnahkan perjuangan mereka untuk membebaskan Palestin. Di tepi barat, di Nablus, di Hebron, di Baitul Maqdis, hari-hari rumah mereka diserang oleh penduduk Yahudi yang merupakan pelampau Yahudi. Rumah mereka diceroboh, rumah mereka diserang hari-hari. Semua itu semata-mata supaya orang Palestin keluar daripada bumi Palestin, dan bila mereka keluar dari bumi Palestin, tempat itu akan diambil oleh orang Yahudi. Tetapi perkara tersebut, mereka yang ada di Baitul Maqdis, rumah mereka bila-bila sahaja boleh dirobohkan oleh negara haram Zionis. Tambah-tambah pula rumah yang dekat dengan Masjid Al-Aqsa, bila-bila masa sahaja penduduk daripada rumah tersebut ditangkap dan rumah mereka dirobohkan. Dan perkara ini yang masih berlaku sampai hari ini. Tetapi saya ingin bertanya anda, adakah orang Palestin mengaku kalah? Tidak. Adakah mereka telah angkat bendera putih? Tidak. Adakah pemimpin mereka yang mereka pilih bukan selain daripada PA, Palestine Authority, yang mana bekerjasama mengkhianati amanah yang diberikan oleh penduduk Palestin untuk berjuang di tanah mereka? Tetapi pemimpin mereka yang mereka pilih daripada Hamas sebagai contohnya, adakah mereka ini mahu kalah? Tidak. Mereka langsung tidak mahu kalah. Bahkan kalau kita tengok hari ini pun, setiap hari pemuda-pemuda Palestin cuba untuk menikam tentera Zionis. Dan antara mereka ada yang berjaya untuk membunuh tentera Zionis. Bukan mereka tak tahu bahawa tentera Zionis itu ada senjata, ada orang yang ramai, ada bulletproof punya jaket dan sebagainya. Dia bukan tak tahu, dia tahu. Tetapi inilah semangat juang yang mereka tidak boleh untuk padamkan. Kita kadang-kadang tak boleh nak terbayang macam mana hebatnya orang Palestin ini dalam berjuang. Mereka buat apa sahaja walaupun rumah mereka telah dimusnahkan, walaupun mereka telah ditangkap sebelum ini, tetapi mereka tidak akan mengaku kalah. Anda bayangkan, mereka telah dihalau beramai-ramai 800,000 orang dalam perang Nakbah pada tahun 1948, pada 1967 dan seterusnya, intifadah dan sebagainya. Ratusan ribu orang telah mati. Bukan mati dalam keadaan biasa, mati dengan tembak, kena seksa, kena bakar, kalau budak-budak kena sembelih. Tetapi semua ini langsung tidak menunjukkan bahawa orang Palestin telah mengaku kalah. Dah dekat 80 tahun. Zionis dengan setiap tahun dapat bantuan daripada siapa? Daripada US, daripada negara-negara barat, daripada pelampau-pelampau Yahudi, pada penyokong-penyokong Kristian, Zionism dan sebagainya. Berbilion US dollar mereka berikan kepada orang Zionis. Tetapi mereka gagal untuk menjadikan orang Palestin berasa mahu untuk berundur belakang. Bahkan orang Palestin hari ini makin ramai, makin berani. Orang-orang muda mereka semakin bijak, semakin tidak takut mati. Saya teringat dengan kata-kata Khalid Al-Walid kepada pemerintah Farsi, kalaulah kamu tidak masuk Islam, aku akan hantarkan kepada kamu rijal yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayah, lelaki-lelaki yang mencintai kematian seperti mana kamu mencintai kehidupan.
Kalau kita lihat juga orang Yahudi hari ini, mereka semakin ramai yang berpindah keluar, berhijrah keluar daripada bumi Palestin. Dan mereka asalnya bukannya berhijrah keluar pun, mereka kembali ke tempat asal mereka. Palestin bukan tempat asal mereka. Tempat asal mereka kebanyakan di Eropah, di Amerika, Kanada dan sebagainya. Tapi ini hakikat yang berlaku. Al-Fathul Qarib, pembukaan Palestin sebenarnya semakin dekat. Dan prinsip ini diceritakan dalam Al-Quran, la yadurrukum illa adza. Orang-orang Yahudi ini sampai bila-bila pun tidak akan berjaya untuk memudaratkan orang Islam. Penting prinsip ini. Dan apa ayat potongan selepas itu, wa in yuqatilukum, dan apabila orang-orang Yahudi ini memerangi kamu, yuallukumul adbar thumma la yunsarun, mereka akan berlari, berkelimparan, tak tentu arah, thumma la yunsarun, dan mereka ini tidak akan dibantu. Apa maksud ayat ini? Maksudnya, apabila orang-orang Yahudi ini mereka memerangi kamu, maksudnya mereka memerangi orang-orang Islam, yuallukumul adbar, mereka akan lari, thumma la yunsarun, mereka tidak akan dibantu. Macam mana kita nak lihat ayat ini dalam isu Palestin yang berlaku hari ini? Hakikatnya, apabila kita tengok sejarah dalam isu Palestin, bahawa banyak peperangan yang orang Islam dah kalah. Terlalu banyak. Okay? Sampaikan kalau perang 6 hari pada tahun 1967, negara Arab bergabung Syria, Jordan, Mesir dan juga negara-negara Arab yang lain yang bantu secara tidak langsung, mereka gabungkan tentera mereka dan mereka berperang dengan orang Yahudi, tapi mereka kalah. Macam mana kita nak lihat ayat ini, wa in yuqatilukum yuwallukumul adbar? Apabila orang Yahudi menyerang kita, mereka akan lari. Hakikatnya kita perlu tahu bahawa ayat ini bukannya memaksudkan pejuang-pejuang kebangsaan. Ayat ini tidak memaksudkan pejuang-pejuang yang berjuang disebabkan kepentingan keduniaan. Ayat ini tidak memaksudkan orang-orang Islam yang berjuang tapi mereka bukanlah berjuang secara ikhlas. Ayat ini memaksudkan apabila Yahudi menyerang kamu, kamu yang dimaksudkan itu adalah Ar-Rabbaniyin, orang-orang yang Rabbani. Mereka seperti mana? Seperti para sahabat, yang mana mereka ni ditakuti oleh tentera-tentera musyrikin, oleh orang-orang luar yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Ini maksud ayat tersebut. Dan setiap peperangan yang berlaku sebelum ini, walaupun memang ada tentera-tentera Rabbaniyin, tetapi mereka ini dihalangi oleh pemimpin-pemimpin yang melebihkan kepentingan keduniaan lebih daripada kepentingan agama. Kalau kita lihat di awal perang antara negara haram Zionis bergabung dengan British terhadap Palestin, kita lihat ramai sebenarnya pejuang-pejuang pada Mesir, dan mereka ini di bawah silian Ikhwan Muslimin. Mereka ini bahkan dilatih oleh General Osmaniyah yang telah retire, yang telah retire bahasa Melayu? Yang telah bersara. Dan mereka ini memang bersedia untuk syahid bila-bila masa sahaja. Tetapi disebabkan adanya pemimpin-pemimpin yang mana mereka ini melebihkan kepentingan keduniaan lebih daripada kepentingan agama dan juga negara Islam. Tapi mereka dan akhirnya tentera-tentera yang betul-betul nak syahid ini, mereka gagal untuk mereka hadapan. Dan begitu jugalah peperangan-peperangan selepasnya. Pemimpin-pemimpin ini mereka melakukan slogan-slogan Arab, seperti mana yang dilakukan oleh Jamal Abdel Nasir. Slogan yang dilakukan bukanlah slogan Islam. Slogan yang dilakukan bukan slogan membebaskan Palestin kerana Masjid Al-Aqsa-nya, tetapi sebab slogan Arab. Bahkan beliau cuba untuk membina Arab Republic, gabungan Mesir dan juga Syria. Tetapi apa yang berlaku selepas itu? Pada hari pertama lagi dalam perang 1967, segala jet-jet ataupun segala kekuatan udara telah dimusnahkan oleh negara haram Zionis. Dan begitu jugalah dengan negara-negara Arab yang lain. Wa ayyuqatilukum, dan apabila Yahudi menyerang kamu, kamu di sini yang dimasukkan adalah Rabbaniyin, orang-orang yang Rabbani. Barulah orang Yahudi tidak berani untuk memerangi kita. Inilah maksud ayat yang saya ingin kongsikan kepada anda. Ini adalah hakikat yang mana Al-Quran telah sebutkan tentang apa yang berlaku di bumi Palestin pada hari ini. Saya harap anda semua mengambil pengajaran daripada
ayat-ayat yang saya kongsikan kepada anda. Kita jumpa episod yang akan datang. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa tekan butang like dan juga tekan butang loceng supaya anda tidak terlepas di episod-episod yang akan datang. Jumpa lagi, sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.